Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah yang dirahmati Allah, yang berbahagia Tuan Nazir. Surau ya. Surah An-Nur pengurusi surah An-Nur. Penolongnya SU Bendahari, penolong-penolongnya jawatan kuasa, ahli-ahli jawatan kuasa, sahabat-sahabat semua, lama tak jumpa. Seterusnya muslimin-muslimat, khususnya ahli jemaah, ahli karya surah An-Nur Bandar Puteri Kelang. Kita program ini siri kuliah Asma Husna malam ni yang ke-92 An-Nafi'. InsyaAllah kita akan sama-sama melihat apakah isi kandungan An-Nafi' ini. Dan untuk pengetahuan muslim-muslimat, program ini dikelolakan oleh Jawatan Kuasa Surah An-Nur Bandar Puteri Kelang. Nama dia surau tapi saya nampak macam masjid dah. Orang pun ramai, alhamdulillah. Cuma sekarang ni lah masih ada peraturan lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita alhamdulillah baru selesai puasa hari Asyura. Asyara tu 10. Asyura tu 10, yang ke-10. Asyura yang ke-10 iaitu 10 Muharram, hari Asyura. Hari yang terkenal dengan puasa hari Asyura. Dulu terkenal dengan bubur Asyura. Bubur Asyura dulu. Dia boleh tu buat pengumuman minggu depan hari sekian-sekian, dululah masa zaman budak-budak remaja dulu, pengurusi kampung, pengurusi masjid kampung kata minggu depan hari sekian-sekian kita sambut hari Asyura, maka pakatlah buat Asyura belaka sebuah rumah seorang. Bahasa Terengganu. Lepas tu sampailah hari tu, hari Asyura tu, bawalah makanan ke masjid tu. Lepas tu seronoklah makan bubur Asyura ni, kan. Jadi puasa tak timbul. Mungkin sebahagian kecil adalah. Bubur Asyura tu tak ada sejarah apa-apa semua itu daripada mana, wallahu alam lah. Tak ada sejarah mana-mana Nabi Nuh ke, Nabi Musa ke. Yang hari Asyura ni yang menjadi dominan kepada hari Asyura ni ialah hari Musa selamat daripada ancaman Firaun. Maka Nabi melihat orang Yahudi berpuasa. Dan lepas tu kamu puasa, saya cerita mafhum lah tuan-tuan ya. Kamu puasa hari apa? Ni dia kata kami berpuasa kerana bersyukur Nabi Musa selamat daripada Firaun. Nabi kata kami lagi berhak daripada kamu untuk meraihkan Musa ni, sebab lebih dekat lah ahli kitab Nabi Muhammad, Nabi Musa kan. Jadi Nabi pun berpuasa lah hari itu, dan menyuruh sahabat-sahabat berpuasa. Bila tanya apa kelebihan, Nabi jawab, saumu
Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Puasa hari Asyura ni dikafarahkan dosa setahun. Ni tahun 1443. Setahun yang lepas tu 1442. 10 Muharram 1442. Bila masuk je hari Asyura ni 1443 ni, 10 Muharram ni, kita puasa hari ni, maka dikafarahkan dosa selama setahun. Banyak tu tuan-tuan yang puasa hari Arafah 2 tahun. Yukafiru sanatain madiatain. 2 tahun. 3 tahun dapat. Puasanya baru 2 hari kan. Cuma kata sahabat ni, puasa hari Asyura ni, kita duk puasa-puasa ni, orang Yahudi puasa. Lepas tu Nabi kata tahun depan kita buat 2 hari lah. Tasu'a, Asyura. Tasu'a tu 9. Asyura tu 10. Jadi sunat dia gitu. Buat 2 hari nak beza dengan tu. Jadi semalam kita buat dah sunat lah. Sunat yang berdamping dengan Asyura ni. Tapi Nabi tak buat. Sebab Nabi cakap tu, lepas Nabi cakap nak buat tahun depan tu, sebelum tahun depan hari Asyura tu Nabi wafat. Jadi, tapi itu dikira sunnah sebab Nabi bil qaul. Nabi suruh dengan lidah dia. Kemudian kalau kira turutan dia tuan-tuan, nak afdal esok sehari lagi. Kalau siapa boleh lagi sehari esok. Esok walaupun hari Jumaat. Afdal yang pertama 3 hari. Iaitu 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram. Afdal yang kedua 9 Muharram, 10 Muharram. Yang kita buat hari ni dapat yang afdal yang kedua ni. Ataupun 10 dengan 11. Ambil 10 11. Siapa tak buat hari ni, nak juga yang sunat yang 2 hari nak beza dengan puasa Yahudi tu, puasa esok. Saya nak buat boleh, tak buat boleh esok. Alhamdulillah lah dapat 2 hari dah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, ibadah. Kemudian yang ketiga, afdal yang ketiga, ranking nombor 3 lah. Puasa hari ni je. Alhamdulillah lah kalau dapat puasa hari ni pun dapatlah dikafarahkan dosa setahun tu. Kan? Yang keempat lah yang tak naknya, yang keempat. Tak puasa langsung, tak dapat apa-apa langsung. Sedangkan ni masih lagi bulan haram, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan haram, sambung lama bulan Rajab, itu bulan haram yang keempat. Bulan-bulan haram ni, ibadah khusus dia berpuasa, tuan-tuan. Kan? Sekarang ni mungkin lebih mudah kot berpuasa, kita tak keluar sangat kan. Duduk rumah je. Dia nak buat ibadah ni, dia kena ada mujahadah tuan-tuan. Kan? Mujahadah. Lawan. Nak ikut ke sedap, memanglah nak sarapan aja pagi-pagi kan. Ada masa puasa, kita puasa. Ada masa kita tak puasa lah. Macam tu lah Rasulullah pun. Kan? Jadi, hari-hari yang tertentu ni, hari puasa-puasa sunat yang sekali setahun ni, rugilah tak buat. Tahun depan tak tahu lagi dapat ke tidak. Kan? Tahu umur kita, sampai bila COVID ni, sana sini dengan sana sini semayang mayak, gaib banyak sangat dah bulan ni kan. Orang-orang di kiri kanan kita, orang-orang saudara mara kita, kenalan kita kan, ramai dah yang menyahut seruan ilahi kan. Itulah tuan-tuan kalau kita fikirlah tuan-tuan, muhasabah kan. Allah kata, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah Akbar. Bila Allah menghendaki kepada kamu ni suatu yang bahaya, suatu kesusahan, tak ada siapa dapat melepas. Fala kashifa lahu. Tak ada siapa dapat melepaskannya.
illahu, kecuali dia. Tu ayat Quran lah. Okay. Kalau Allah nak datang bahaya, datang. Kan? Dia ad-dar yang kita belajar sekian lepas kan. Kalau Allah nak datang bahaya, datang. Okay. Tak boleh siapa lepas. Illahu, kecuali dia. Kan, kecuali dia. Setakat ni kita tak boleh buat apa-apa kan. Dan bila ya, start itu bulan Januari 19 kan. 23 Januari lah kes yang pertama, ketiga, ada 3 kes tu. 23 Januari 2019. 23 Januari 2020 setahun. 23 Januari dah lepas dah. 2021 2 tahun. Ni dah bulan 8 ni. Kan? Bulan 8. Kes makin meningkat, kematian makin meningkat. Kita boleh buat apa? Kita boleh buat apa? Kan? Allah kata fala kashifa lahu. Tak ada siapa dapat melepaskan illahu, kecuali dia. Kalau Allah nak lepas, lepaslah. Kalau Allah nak lepas, kata nak habiskan COVID ni, kuasa Allah kata lepas. Tak ada siapa dapat menghalang kalau Allah nak lepas. Kan? Jadi tuan-tuan, maknanya bila Allah saja yang dapat melepaskannya, kita minta dengan Allah, tuan. Minta dengan Allah. Nak minta dengan Allah SWT, kita kembali kepada Allah. Ada satu Syekh Azhar lah. Saya terjemah Melayu je lah. Dia kata kenapa al-wabak virus al-corona 19 ni, kenapa wabak virus pandemik COVID-19 ni tak diangkat oleh Allah SWT. Kenapa tak diangkat? Kan? Kita bergantung pada Allah ya tuan-tuan. Allah yang bagi kemudarat, Allah yang bagi malam ni manfaat. Kan? Semua daripada Allah. Kita bergantung pada Allah. Kenapa dia kata? Kerana orang lebih bercita-cita, ya tamannauna ilal maqahi. Orang lebih bercita-cita suatu masa nanti kalau COVID ni lepas nak pergi kedai kopi. Dia sebut maqahi lah tuan. Maqahi ni kedai kopi tu, betul makna dia. Dia qahwah. Kan? Bahasa Arab ni kopi qahwah. Qahwah, syai. Nak kopi ke teh, syai teh. Qahwah, kopi. Saya duduk dekat Limbang, Sarawak tuan-tuan. Bila pelayan tu tanya, ada kawan saya sebelah ni, dia orang kampung sana lah. Nak kopi ke teh pakcik? Kopi lah kopi. Janganlah kopi, campur air, dang. Dia panggil dang. Dayang tu ringkas dia, dayang ni dang. Bukan kopi, kopi campur air, pahit kopi saja dia. Dia buat lawak. Jadi kopi ni bila sebut maqha, kedai kopi. Maqahi kata Syekh Azhar ni kedai-kedai kopi. Aksa min ilal masjid. Lebih banyak bercita-cita nak pergi kedai kopi, ramai orang bercita-cita nak pergi kedai kopi. Aku bila nak pergi kedai mamak tu nak kena mi goreng mamak, bila aku nak kena teh tarik, bila aku nak kena nasi lemak, nasi dagang, tak tanya bila aku lagi masjid, tak lagi masjid buat senyap itu je kan. Tapi ada orang telefon saya bagi mesej, tak saya rindu masjid, boleh ke saya pergi Jumaat ni? Kami 40 orang ya tuan. Sebabnya surau Jumaat sementara. Masjid tu yang baru dalam pembinaan. Jadi pinjam satu surau sekolah. Jadi jadikan surau Jumaat sementara. Maka 40 orang. 40 orang. Jadi 40 orang AJK dah 26. 40 orang je ahli karyah yang tak AJK boleh jemput. Ada yang bagi mesej rindu. Itu betul lah. Tuan, rindu pada masjid tu lebih daripada rindu kedai kopi. Jadi tapi yang telefon tu seorang dua je.
Ya. Yang lain tu takut kedai kopi sungguh kan. Jadi macam mana Allah nak angkat ni? Orang masih tak sedar lagi ni. Tak muhasabah lagi ni. Keadaan yang berlaku ni. Ujian Allah Ta'ala ni. Tak boleh buat apa-apa. Angka kematian meningkat. Hari-hari beratus. Kes tak kira lah. Negeri kita ni. Selangor ni. Main 6,000, 5,000 je. Kan? Jadi, lupa juga. Baca Quran pun macam mana? Wallahu'alam. Adalah. Mungkin ada yang hijrah kan. Ada yang hijrah. Hijrah pasti berlaku lah saya rasa. Kurang-kurangnya berjamaah di rumah kan. Dengan anak isteri. Hijrah lah selama ni semayang dalam bilik seorang, di anjung seorang kan. Ni dah ni. InsyaAllah lah perubahan tu berlaku lah. Jadi muslimin muslimat ahli karya Surah An-Nur Bandar Puteri Kelang dan juga semua sekali lah kan. Ni tak ramai menonton ni saya rasa ni. Lepas-lepas ni baru dah ditambah sikit, tak apalah. Saya jalankan tanggungjawab saya menyampaikan ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka kita muhasabah lah. Muhasabah lah. Kepada ujian Allah ni. Takut ada orang tak terfikir ni. Allah ni uji kamu ni kerana kamu lalai ni, takut tak ada orang tak fikir gitu je. Kan? Lepas tu lalai lagi. Allahu Akbar. Dulu kita kata berlaku tsunami di tempat sekian. Kan? Lepas tu jadi insaf. Lepas tu balik asal. Manusia macam tu lah tuan-tuan. Manusia ni. Dulu umat dahulu dia engkar pada Nabi. Datang balak kan. Datang balak. Sekarang ni lalai kan. Mungkin pegang pada agama tapi lalai. Lepas tu Allah bagi juga ujian yang besar-besar ni balak kan. Ni ujian sungguh lah ni. Kan. Angka dia boleh mengalahkan taufan yang berlaku, tsunami ke apa kan. Ini besar. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk pada kitab kita ni. Ni kitab ni ada dalam gambar tu kan. Kecerdasan berasaskan Asma Husna. 99 Asma Husna tu. Jadi dia ambil pengajaran daripada Asma Husna tu. Malam ni kita masuk kepada An-Nafi'. Fa tu bagi bawah. Fa ain mati bawah. Fi jadi nafi'. Bil ain yang ujung tu bil ain huruf ain sebab daripada perkataan nafa'a yang fa'u nafa'an manfaatun. Bila manfaatun tu bunyi Melayu tu dah manfaat tuan-tuan kan. Sekarang ni orang sebut manfaat, ejaan dia pun manfaat bukan manfaat. Manfaat ejaan standard di WP. Saya duk cek sebab saya biasa NA boleh tengok tu manfaat. Manfaat. Jadi perkataan dia tu maknanya nafa'a ni berfaedah, maknanya berguna nafa'ah ni. Nafa'a manfaat tu ni benda yang berfaedah lah. Benda yang baik, benda yang berfaedah. Kemudian kebaikan kan. Manfaat lah, manfaat. Kita panggil sekarang ni manfaat. Saya tak rujuk kamus apa sangatlah sebabnya dah jadi bahasa Melayu. Jadi nafa'a bermanfaat, nafa'a. Bila tambah alif, nafi' yang memberi manfaat. Bila kita hubungkan dengan Allah yang Maha pemberi manfaat. Nak sebut manfaat juga tuan-tuan. Yang Maha pemberi manfaat. Makna dia. Bila sebut gitu, maknanya kita fahamlah Allah bagi manfaat ni. Kan? Manfaat segala-galanya kita ni dapat ambil faedah daripada yang Allah bagi. Katalah saya pakai baju kopiah
kan, pakaian saya, tuan-tuan pun. Kan, manfaat daripada mana? Tumbuh-tumbuhan, kapas, sutera. Kan. Siapa yang tumbuhkan? Allah yang tumbuhkan. Sebab tu kita kalau hujan tu, masa sekolah rendah dulu, zaman yang sebaya dengan saya lah, saya di antara tukang isi cuaca hari ini, kan. Dia ada papan hitam kecil. Sekarang ni whiteboard semua, sekarang ni papan hitam kecil. Situ dah ada siap dah dia punya kolom-kolom tu. Ada gambar hujan, ada gambar matahari. Bila panas je, kita pun pergi dekat ruang yang kolom matahari tu buat cuaca baik. Kalau hujan, cuaca buruk. Astagfirullah. Allah bagi hujan tu, wa anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha. Allah menurunkan daripada langit hujan, air hujan lah. Kemudian menghidupkan bumi daripada matinya. Kering kontang, tak ada hujan. Bila hujan cuaca buruk, dia kata. Astagfirullah. Kan? Matahari tu cuaca baik. Mungkin dia sedih kot hujan, nak pergi kedai tak boleh, nak keluar tak boleh, nak PJ tak boleh. Tak apalah yang tak boleh tu, tak ada masalah pun. Kan, buatlah masa lain. Tapi bila ada hujan tu, tumbuh-tumbuhan. Kita ni banyak tumbuh-tumbuhan yang ni, kursi belakang ni pun, itu tumbuhan juga tuan. Kan? Makan nasi ke, makan apa ke, tumbuh-tumbuhan juga. Kan? Itu manfaat lah. Allah ni, makna manfaat ni, dia punya kesimpulan makna dia, Allah memberi manfaat kebaikan kepada manusia seluruhnya. Secara meluas lah, kan. Kalau kita makhluk ni, kita bagi manfaat ke orang tu sikit-sikit je, kan. Ini matahari manfaat untuk kita hidup di siang hari, untuk tumbuh-tumbuhan juga matahari, bulan, bintang, semua ada manfaat. Bumi ni Allah bagi bumi ni manfaat yang begitu banyak. Itulah Allah Maha pemberi manfaat. Kena ingatlah, kena syukur. Yang kita makan, minum, pakai, kenderaan, rezeki kita, apa rumah kita, apa semua rezeki tu, semua daripada manfaat yang Allah bagi. Kita bersyukurlah, kan. Itu huraian secara umum, tuan-tuan. Biasanya saya akan baca perenggan pertama. Syekh Al-Jarahi dengan indah menjelaskan nama Allah ini yang bermaksud Maha Pemberi Manfaat. Maha Pemberi Manfaat. Ingat tu, Maha Pemberi Manfaat. Seperti berikut. Apa dia? Ni dia akan sebut. Allah adalah pencipta kebaikan. Kebaikan semua sekali lah, tuan-tuan, yang kita sebut tadi, kan. Jadi itulah manfaatnya. Maknanya bila kita sebut ya nafi, ya nafi, ya nafi, Allah ni Maha Pemberi manfaat, kita ingatlah yang segala-gala yang Allah bagi ni, kebaikannya, kan. Jadi Allah tu Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan ni. Kita dapat faedah apa-apa semua tu, katalah ni banjir, kan, banjir. Ada di satu tempat saya ni, Tanjung Karang tu, ada dah viral dah, kan. Ikan puyuh naik ke darat, berpuluh-puluh ratus ekor naik, tuan, kan. Wallahualam lah cerita sebenar, tapi nampak gitulah, ada kawan-kawan saya ni pun ceritalah, kan. Jadi manfaat tu, ikan tiba-tiba, tengah mahal sekarang ni, nak pergi pasar pun susah apa, kan. Datang depan mata je ikan tu, ikan puyuh. Ikan puyuh mahal, tuan-tuan, berapa ya? RM15 kot sekilo. Kan keli murah, kan ikan puyuh ni mahal, kan.
Jadi itu manfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu yang lupa. Lepas tu kita ingatlah kalau kita orang yang beragama, berakidah ni, ada je kebaikan dapat tu manfaat daripada Allah lah. Allah yang maha pemberi manfaat. Kan? Kan? Saya ni, tuan-tuan ni, yelah, tak keluar kedai ladang tu kalau lambat sikit keluar. Habis beras. Tengok-tengok ada orang letak beras atas pagar saya. Atas pagar rumah ni lah. Itu manfaat lah tu. Kan? Allah bagi kebaikan. Dalam sekurang-kurangnya, tak perlulah saya pergi kedai dulu kan. Anak saya pergi Tesco. Kan? Ada orang bagi telur sepapan tu. Kan? Telur sepapan tu. Jadi kita sendiri pun kita kena sedekah. Jangan nak agak orang bagi. Tapi manfaat tu Allah bagi je. Kan? Tuan-tuan, dalam keadaan kita susah dalam menghadapi pandemik COVID-19 ni, ada rahmat dia kan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya kesukaran itu akan diikuti dengan kesenangan. Sesungguhnya kesukaran itu akan diikuti dengan kesenangan. Itu janji Allah Ta'ala. Kan? Ada rahmat dia sebenarnya. Ada rahmat dia. Kan? Baik. Selanjutnya tuan, Allah tu maha pencipta kebaikan. Segala kebaikan itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Yang manusia ni dia punya perantara je. Kata dia tanam padi, dia jual. Kan, itu semua dengan izin Allah Ta'ala. Kalau padi tak tumbuh pun, tanam pun tak ada apa juga. Datang musuh apa kan. Jadi, manusia ni, makhluk ni sebagai perantara je lah. Kan. Allah mencipta manusia sebagai makhluknya yang paling baik. Dan memberikan kepada kita kurnia yang menjadikan kita unik. Unik. Dan unggul di antara seluruh makhluk yang lain. Manfaat kan? Paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni dicipta dengan sebaik-baik kejadian, kan? Tengok muka binatang apa yang handsome tuan-tuan. Tengok ada gak kan muka dia garang-garang harimau. Handsome kan. Tapi bila dia kaki dia empat-empat ke bawah tak handsome kan. Orang handsome pun tiba-tiba kalau berjalan macam binatang tak handsome. Dia Allah ciptakan manusia ni sebaik kejadian ni kaki dia dua, tangan ke atas, jalan tegak. Itu handsome. Segak kan. Sebaik-baik kejadian. Jadi sebaik-baik kejadian ni panjang lagi lah dia punya huraian tu. Tapi bentuk tu satu bentuk. Bentuk muka manusia. Tak lawa, mula kata tak lawa, takdirnya tak lawa lah. Tapi lawa lagi daripada muka ni, makhluk lain kan. Muka manusia ni kan. Jadi maknanya kan, itu hikmah Allah Ta'ala lah. Ada yang handsome, kurang handsome, tak handsome, cantik, kurang cantik, tak cantik kan. Itu semua hikmah Allah Ta'ala lah. Adalah hikmah dia. Tapi sebenarnya kebahagiaan tu bukan pada rupa tuan-tuan. Ni. Hati ni. Qalb kan. Jantung ni. Kat situ kebahagiaan sebenarnya. Orang cantik pun suka apa ni, duka juga. Bunuh diri juga kan. Jadi kebahagiaan tu ya di hati ni. Kan? Di hati ni. Ada hikmah-hikmah yang tertentu lah. Kan? Yang kata pula orang yang semuntung. Belum. Kita mana tahu Allah susun. Ada susunan Allah Ta'ala tu. Kan? Jadi sebaik-baik kejadian ni sebab apa? Yang ni sebut tadi akal. Akal. Qalb jantung ni. Kemudian dikata lagi tadi. Adalah akal kelebihan manusia ni. Kurnia tertinggi yang diberikannya kepada manusia ialah
akal, hati nurani dan iman. Disebut 3. Akal, hati nurani dan iman. Cuma yang kalau ikut dalam Al-Quran tu sini tuan. Hati nurani ni, qalb jantung ni kat sini. Ya. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kami ciptakan neraka Jahannam untuk jin dan manusia. Lahum qulubun, yang mereka ni ada jantung, la yafqahuna, tidak berfikir. Yafqahuna tu berfikir. Kan berfikir pun jantung ni. Jadi kita banyak disebut qalb jantung dalam hadis dalam Al-Quran tu, inilah sini kan. Jadi itu kelebihan yang Allah bagi pada makhluk manusia ni, dan iman lah. Dapat iman. Kita orang yang Islam yang beriman ni. Macam mana tu tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat? Kita cuba faham, jangan rasa jemu. Bab tajuk kita ni memang nak hurai yang An-Nafi' ni, Asmaul Husna, pelajaran akidah, pelajaran tauhid ni. Biar kita faham. Kita biasa dengan sifat 20, tapi dengan Asmaul Husna yang 99 ni duk menyanyi je. Lepas tu tak tahu makna apa, tak tahu huraian apa, tak rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tak rasa. Kita nak rasa ni. Sekarang ni kita rasa ni, kita nak masukkan dalam jantung kita ni, Allah tu maha pemberi manfaat banyak yang kita dapat ni. Kan, mendapat banyak tu, kita kena bersyukur. Allah tu baiknya dia. Bagusnya dia. Pemurahnya dia kan. Ni masuk ni nafi' itu. Yang kita dapat ni lah. Biar ni Allah bagi kita ni, yang istimewanya ialah jantung tadi. Kan, jantung, kemudian iman. Kan. Istimewa. Itu manfaat lah tu. Manfaat yang paling besar sekali. Dan manfaat ni, kalau ada manfaat ni, kita orang Islam. Memberi kebahagiaan di dunia ni, apatah lagi di akhirat yang khalidina fi abada. Kekal selama-lamanya. Kan? Dengan ada manfaat Allah bagi iman ni lah. Dengan ada dengan qalb tadi untuk kita berfikir, untuk kita masukkan iman dalam qalb tu, kemudian kita akan dapat kebahagiaan di akhirat. Manfaat lah tu. Manfaat yang paling besar. Manfaat yang paling besar. Allahu Akbar. Kan? Iman. Jantung yang berfikir tadi. Iyalah. Kita tengok, kan, makhluk lain besar. Ikan paus, ikan jerung, buaya, harimau, singa, semua jadi tawanan manusia. Dalam zoo sana apa tak ada tuan? Ada buaya lah, ada singa lah, ada harimau lah, ada gajah lah. Sebab apa? Akal manusia tu. Akal manusia dapat menguasai binatang tu dengan alat-alat senjatanya, dengan perangkap-perangkapnya, dengan didikan dia. Ingat dulu pergi zoo Melaka tuan. Ada gajah. Macam zoo negara tu, masa muda-muda tu biasa pergi tengok dia jauh. Kan, gajah tu. Ini boleh naik gajah. Macam kat Thailand pula. Boleh naik gajah tu. Saya anak beranak, anak tu masa itu kecil-kecil. Kan. Tinggal seorang je anak musuh, tak naik, dia takut. Kecil lagi masa tu. Jadi isteri saya kena jagalah dia. Jadi kami ni kalau kira semua, anak saya 7, 2, 9, 7 orang nak naik atas gajah tu. Tiba-tiba slipper anak saya jatuh. Tuan, kata habislah, nak menangis dah dia. Slipper jatuh. Nak turun ambil, duduk tengah-duduk atas gajah. Yelah dulu kita semua sayang tu. Slipper buruk pun sayang dulu kan. Baguslah sayang pada harta benda. Tiba-tiba dapat balik slipper tu. Tuan. Gajah tu ambil belalai dia, slipper tu dia bagi pada anak saya. Dia tahu pula slipper siapa. Astagfirullah wa Masya Allah. Tu manfaat tu manusia ni pada akal. Gajah yang besar tu jadi kuli dia. Kan, jadi kuli dia. Kalau kita tengok dulu di kampung tuan kan. Dulu tak ada kereta ni, tak ada tuan-tuan kan.
apa orang panggil kes lah, apalah, apa pembajak, mesin pembajak tu tak ada. Kerbau lah yang ada. Kan? Kerbau tu tenaga dia 10 orang manusia. Tak boleh lawan lagi tuan-tuan kan. Tengok lembu nak sembelih korban tu. Rasanya kat Malaysia selalu kena mangsa jadi lembu. Masa lembu korban ni kena bentis tuan-tuan. Dia lembu ni, saya daripada kecil ni melihat lembu di sekeliling saya di kampung kan. Jadi tengok tu, dia bahagian kaki dia tu yang belakang tu kaki lah kan. Depan tu kaki juga, tapi kalau kiri tangan lah, cuma sebab dah ke bawah juga kaki. Dia jaga jangan duduk tepi-tepi tu tuan-tuan. Kalau dia dah mula takut, kena bentis lah. Pendekar pun tak lepas. Di bentis pong tu, kalau kena elok memang terpelanting jauh. Kena pelantikit lah sekali kan. Kalah Bruce Lee kan. Jadi kalau kerbau lagi lah kan, kerbau dengan tanduk panjangnya. Manusia dapat ambil manfaat tu, Allah bagi binatang tu kan. Bagi binatang tu sebagai manfaat kepada manusia, dapat membajak bendang huma tu dengan kerbau tu. Kalau nak suruh lurus, bahasa dia ca. Lurus tu, kerbau tu lurus. Bila nak belok, takkan nak lurus je tuan kan. Masuk hutan nak lurus je. Bila belok, no. Ca gitulah. Sampai sudah kan. Manfaat kan, manfaat. Jadi itulah. Dan itulah manfaat yang paling besarnya, akal dan iman ini yang kita dapat tuan daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sebab apa? Dia memberi kejayaan, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Tapi bagi kalau makhluk, di manusia, dia tak beriman, dia tak dapatlah yang akhirat tu. Itu semua adalah sifat-sifat yang diajarkan kepada kita bagi membezakan antara baik dengan yang buruk dan memilih apa yang terbaik bagi diri kita sendiri. Manusia juga unik kerana memiliki kehendak-kehendak kita yang kecil dapat dikalahkan oleh kehendak Allah yang lebih besar ini. Ini bererti Allah tidak memperkenankan semua kehendak kita. Tuan-tuan, jadi akal tadi tujuan utamanya, akal apa ni qalb tadi, jantung tadi, kemudian dimasukkan iman ke dalam tu, ke dalam jantung tu, maka kita dapatlah memilih yang baik daripada yang buruk, daripada yang pahala dan daripada yang dosa kan. Itulah manfaatnya kan. Itu manfaatnya. Dan dalam kehidupan manusia ni, bila ada kita mengambil kebaikan tu, maka amanlah, selamatlah. Yang jadi tak aman, tak selamat, kecoh riuh ni kan, sebab tidak mengikut petunjuk Allah yang baik tu dalam jantung kita ni. Iman kita, iman tapi iman tak kuat, dan iman tu al-imanu yazidu yanqus, iman tu boleh bertambah dan boleh berkurang. Apatah lagi ujian banyak, ujian kebendaan banyak kan, manusia kalah dengan ujian tu. Tapi kalau orang ada iman, ujian apa kebendaan dia tak kalah kan. Jadi tadi disebut, di samping kehendak kita tu ada kehendak Allah yang maha besar, iradat dia tuan. Kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Iradat ni Allah tu maha berkehendak. Maksud berkehendak tu Allah menentukan ikut yang dia nak. Gitu kan. Kita nak suruh kau habis tahun lebih. Ni dah 2 tahun lebih dah. Dah kehendak Allah nak lebih. Kan, kehendak dia. Tapi bukan Allah tu zalim. Apa Allah ni, dia kata walaisa Allah ni bizzalimil abid, laisa Allah bizzalimil abid. Allah ni tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah tu kita dah belajar al-adlu al-latif al-khabir, kita dah belajar dulu. Maha adil. Kan, maha adil.
Kita tak boleh datang perasaan tak adil. Apa ni, Allah tu kalau kita dapat satu ujian tu, kan, ujian yang kita dapat ujian lah, kita rasa kenapalah aku ni susah bertimpa-timpa, manalah Allah ni tak tolong aku. Jangan gitu. Kita minta tolong je dengan Allah. Sebab Allah tu maha adil, kan. Kita berdoa banyak, murah rezeki tapi miskin juga, kan. Itu dah kehendak Allah, kita tak nak bagi kita kaya. Dia nak bagi kita sederhana, B40, miskin, ya. Jadi Allah tak bagi. Sebab apa? Itu kehendak dia. Dan sebab apa dia tak bagi? Ada hikmah dia. Yang penting kita, bila kita kena ujian, kita dapat 3 kebaikan. Ya. Illa kafalahu biha min khotayahu. Segala musibah, segala kesusahan tu, bila kita sabar, redha, Allah kafarakan dosa. Satu dapat. Kemudian, iza asabatud dharra, sabara, fakana khaira. Siapa yang bila datang musibah kat dia sabar, maka pahala bagi dia 2 dapat. Kemudian yang seterusnya dapat ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang yang sabar dengan ujian ni, saya tak baca dah panjang, saya baca tuan-tuan ni, ayat Quran ni saya baca dah. Ya, dia sabar. Orang sabar ni bila datang musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan dapat rahmat daripada Tuhan mereka, dan mereka dimasuk orang yang mendapat petunjuk. Kelebihan ujian ni yang kita hadapi sekarang ni, kalau kita redha, insya-Allah, tuan, kan, kalau kita redha, sabar redha, usaha doa, kan, maka dapatlah kelebihan tadi. Allah nak bagi, itulah hikmahnya kita dapat kelebihan tadi. Kita ni dosa kadang tak istighfar lah, tak apa, tambah dosa lah. Dengan kita sabar dengan ujian ni, susah ni, walaupun hatta syaukati yusyaku, walaupun duri yang kecil tu menyucuk diri dia, dia sabar, maka ada dikafarakan dosa, ada pahala kat situ, ada rahmat kat situ, ada petunjuk Allah kat situ. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itulah. Tapi kita ada tak baca innalillah ni? Dia kalau berlaku satu ujian tu, orang sabar ni, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Kalau kita pegang pada inna lillah tadi, betul ni, kudrat dan irada Ta'ala lah. Kan? Kita nak suruh hilang penyakit ni, wabak ni, tak hilang-hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah dia. Mana ni dah irada Allah Ta'ala. Ringkasnya ini irada Allah Ta'ala. Kan? Nak pergi retah negeri tak boleh, lama dah tak balik kampung. Buah-buahan banyak ni, pokok durian pun tengah berbuah, apa, berdokong. Tak boleh nak balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita duk menyumpah, bila. Tapi inna lillahi tak baca. Contoh, muslimin dan muslimat. Kan? Mana sikit aja inna lillah. Susahnya nak pergi kedai lah, kena pakai emas. Inna lillah. Rekah lah tu inna lillah tu. Kalau nak baca panjang pun, alhamdulillah. Inna lillah makna kita ingat, ini irada Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Susah-susah ni kuasa Allah Ta'ala. Dor yang kita belajar pada siang lepas, kan. Jadi, itulah maknanya, banyak kehendak kita ni tak tercapai kerana apa? Allah ada iradat dia sendiri, kan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi saya biasa baca bahagian pertama je, tuan-tuan, supaya makna yang nak disampaikan tu ada banyak dalam pengertian perenggan yang pertama yang panjang ini, itu An-Nafi' itu. Jadi lepas ni huraian dia, saya baca huraian ni secara ringkaslah, secara makna tak ambil semualah. Kalau ambil semua ni 4 siri ni, tuan-tuan, kan, kita nak habiskan 1 siri je untuk satu Asmaul Husna. Jadi kita dalam menerima ujian Allah Ta'ala tu, kita kena bersabar, dan dalam memilih apa yang ada di depan kita ni, kita pilih yang baik, yang pilih yang jahat.
Kerana itulah ya yang menjadi kebaikan kepada kita. Allah bagi kita jantung untuk kita berfikir, bagi iman. Itulah gunanya untuk kita melayari kehidupan ni dalam dalam mengerjakan surah Ta'ala dan meninggalkan larangan dia. Kan? Bukannya sebaliknya. Jadi saya sebut dah tadi tuan-tuan, segala yang kita kehendak kita tak dapat tu, bukan semua mendapat yang Allah bagi tu kita dapat. Itu Allah nak uji kita supaya kita dapat pahala. Kan? Kita ni walaupun kehendak Allah tu dah menguasai segala-galanya, tapi Allah bagi kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu usaha dan ikhtiar. Kan? Maknanya ikhtiar ni makna pilihan tuan. Yang kita pilih nak pergi semayang, pilih nak berzikir, pilih nak baca Quran, baca makna Quran tu, yang kita pilih yang tu, itu yang bagi pahala, Allah bagi tu. Kalau kita boleh buat jahat, Allah buat dosa. Kalau kira baca apa semua tu pun, Allah yang bagi. Lidah Allah bagi, suara Allah bagi, sihat Allah bagi, tak sihat tak boleh baca juga kan. Kita dibagi pahala tu di atas pilihan kita je. Di atas pilihan kita. Kalau kira semua Allah bagi, manfaat pada kita tu, dia bagi lidah untuk kita baca Quran, bagi suara untuk kita baca Quran, bagi jantung untuk kita fikir makna Quran kan. Jadi kita ni ada pilihan. Pilihan tu lah yang kita nak tu, pilihan yang baik tu kan. Kalau Allah maknanya manfaat kita tak dapat lah, kita tak sihat lah apa tu, itu ujian Allah Ta'ala untuk bagi kelebihan kita yang tadi lah kan. Tapi insya-Allah Allah tu maha menjaga kita, maha merancang untuk kita. Kita yakinlah, kita banyaklah belajar Asmaul Husna ni, semua ada perancangan Allah Ta'ala tu kan. Allah ni basir, Allah tu maha melihat kan. Kita buat kerja baik-baik, orang tak ni kan, tak peduli pun apa ni, Allah tengok. Kita susahnya, tak makan, tak minum, Allah tengok. Tapi usaha kena usaha lah kan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita pergi kepada inspirasi An-Nafi'. Tajuk dia inspirasi memimpin manusia. Memimpin manusia. Ni ada di bawah hadis ni. Manusia ni dia maknanya daripada sifat nafi' Allah ni bagi manfaat ni, kita bagi manfaat pada orang lain. Kita bagi manfaat pada orang lain. Itulah dia punya inspirasi. Kalau Allah tu memberi manfaat pada kita, inspirasi dia, kita bagi manfaat pada orang lain, memanglah dapat pahala. Kan? Dia hadis yang terkenal ni, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Oh, tuan-tuan. Ulang sekali lagi tuan. Sebaik-baik manusia, Nabi kata, hidup dia ni, diri dia tu, hidup dia tu, dia banyak bagi manfaat kepada orang lain. Banyak tolong orang lah. Banyak tolong orang. Itulah sebaik-baik manusia, Nabi kata. Sebaik-baik amal tu pula ada tambahan dia. Sebaik-baik amal tu ialah kita dapat memberi kegembiraan kepada orang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni orang jadi AJK ni lah yang nampak depan saya ni kan. Orang jadi AJK lah. AJK surau lah katakan. Mana tanggungjawab dia tu, keikhlasan dia dalam tanggungjawab dia tu membangunkan surau tu, orang ni bahagian ni, orang ni bahagian ni, orang ni bahagian ni kan. Tu memberi manfaat pada manusia tu, pahala banyak tu, pahala banyak. Sebab Nabi kata sebaik-baik manusia pahala banyak. Kan? Dan Allah, amalan yang Allah suka tu yang memberi kegembiraan kepada orang lain. Tu AJK taman pun samalah kan. Betul-betul sekarang musim
apa makanan kurang, apa semua ekonomi kurang ni, AJK Taman mengusahakan, AJK Masjid mengusahakan untuk bagi bantuan. Itu memberi manfaat pada manusia. Orang yang jadi ada orang yang jadi petani ya. Dia bagi manfaat pada ni, katalah petani di sawah lah sini kan orang panggil. Sawah sepadan. Sebab Kuala Selangor ni terkenal sawah sepadan di Tanjung Karang tu. Kan. Jadi dia niat tu bukan niat nak jual beras je, dapat subsidi je, kan. Tapi memang terus memang orang tanah padi ni tuan, dia keluar zakat banyak pada keluar zakat pendapatan ni. Dia jumlah dia dapat tu, dia bagi tu dalam berapa lupa pula dah. 5,000 pendapatan dia tu 250 tu untuk zakat dah tuan, kan. Bagi manfaat tu, zakat tu satu hal. Beras yang tu kita buat apa-apa ni, kita niat untuk berkhidmat untuk ummah. Niat untuk membantu ummah. Niat tu pentinglah. Innamal a'malu binniyat tu, kan. Maknanya kita berniaga niat nak membantu ummah, menyediakan barang kepada ummah. Kita tanam padi untuk bagi makan pada ummah, orang dapat ni, kan, makan padi. Kalau duit banyak pun padi tak ada, nak makan nasi macam mana tuan, kan. Dia kejap lagi saya akan cerita sikit lah. Dah cakap panjang sangat. Jadi bahagian lain ni ada lagi, kita sambung lagi tuan kan. Jadi sini kita ni, saya ringkaskanlah An-Nafi' ni, kita memberi manfaat pada manusia tadi. Okey dah tu, tadi yang saya terangkan tu cukup bagus dah. Maknanya kita ni hidup jangan menyusahkan orang, kan. Kalau contohnya lah, kan, orang tengok kita, kan, kita tak ada kat situ lah, kita duduk jauh sikit, dua orang ni bercakap macam mengumpat kita lah. Dia ni dengan orang susah ni, semua tak kena orang. Sudah, kalau orang cop gitu tuan-tuan tu, kita tidak menjadi memberi manfaat kepada manusia lah, kan. Ni dengan orang susah ni, semua orang yang nak gaduh. Ciri-ciri ahli syurga tu tak ada macam tu tuan-tuan, kan. Ciri ahli syurga ni, dia suka orang, mana orang, bila dia ada, orang suka sebab apa? Dia baik. Dia baik. Tuan-tuan macam tu tak? Kalau nak balik, balik, duduk, kan. Orang suka tu, kan. Kecuali dia perli lah. Tapi kalau ikhlas dia sebut tu, orang suka lah. Mana orang yang baik ni, Nabi kata, bila dia ada, orang suka. Sedap lah. Zaman Haji Rozaman ada sini, sedap lah. Kan? Orang suka. Tu maknanya, Haji Rozaman ni orang kuat surau ni tuan-tuan ni. Surau An-Nur. Bandar Puteri Kelang ni. Jadi, bila orang sebut gitu, sedap lah Haji Rozaman ada contohnya. Itu mana bagi mana pada manusia lah. Kalau tak ada, kata, gimana, lama tak jumpa serindu. Itulah orang-orang suka tu, maknanya orang sayang kat kita. Tapi kalau orang ada, bila kita ada, dia kata, mari pulak, kan. Dia tak suka kita ada tu. Bila kita tak ada, mujur tak ada, kalau tidak, kecoh kita ni. Macam mana tuan, kan. Jadi kita ni hidup menolong orang, maknanya memberi kegembiraan kepada orang tu. Cantik. Kegembiraan kepada orang. Maknanya ikut hukum syarak lah, jangan bagi gembira tu kita bercakap yang lucah-lucah, kena ikut ni lah, ikut hukum syarak lah. Dia al-ghayah la tubbal wasitah, matlamat tu tak mersingkan jalan. Kita niat baik tapi jalan tak baik, tak boleh lah, kan. Jalan baik, matlamat baik, jalan baik, kan. Baik tuan-tuan, kerana masa kita dah di penghujung, kita baca khasiat dia, khasiat An-Nafi' ni. Apabila saudara sakit atau mengalami kesusahan, memang sakit dah. Cepat sakit kan ni, kan. Susah ni dah ni. Diuji dengan pandemik ni. Bacalah ya Nafi', ya Nafi', ya Nafi', ya Nafi' setiap hari sebanyak mungkin. Insya-Allah Allah menyembuhkan penyakit dan menghilangkan semua kesusahan saudara. Boleh amal sekarang tuan.
Ada masa ya nafi', ya nafi', ya nafi', ya nafi', ya nafi', ya nafi'. Sebanyak mungkin. Itu satu. Menghilangkan apa? Kesusahan yang kita alami dan menghilangkan sakit. Ini yang lagi penting bawah ni. Bagi mereka yang mempunyai masalah dalam hubungan suami isteri, bacalah ya nafi'. InsyaAllah masalah saudara dapat selesai dengan baik. Allahu Akbar. Penyelesaian tuan-tuan. Hubungan rumah tangga. Masalah rumah tangga. Laut mana yang tidak bergelombang. Bumi mana yang tak ditipu hujan. Malam pun hujan lebat dekat Gunung Jerai sana tuan-tuan. Hilang 3 orang kan. Jadi sekarang ni cuaca dia macam diramal macam ada kat sana dululah. Kita minta selamatlah semua tuan kan. Kalau turun hujan tu jangan baca Allah hujan pula. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, bagilah hujan ni yang bermanfaat. Jadi ya nafi' ni kalau ada kekeruhan keluarga, baca ya nafi' ni sebanyak mungkin setiap hari dengan niat kita supaya hubungan kembali harmoni. Tuan-tuan, kita berkawan dengan kawan kita pun selalu bergaduh kan. Itu rumah lain. Ni kita duduk dalam rumah sendiri, apatah lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimat, orang lelaki disuruh bergaul dengan baik pada isterinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kamu dengan isteri kamu dengan cara yang makruf, yang baik. Kita ubahkanlah sifat-sifat kita yang di luar adab lah kan. Biar adab lemah lembut, adab Islam tu kita usahalah gitu. Tapi jika kita nak bantuan Allah Taala, baca ya nafi' ni kan. Kemudian yang suami ni bergaul baik dengan isteri dia. Isteri ni dia ada hadis kata syarat nak masuk syurga perempuan ni tak susah. Satu, solat 5 waktu. Perempuan hidup dalam rumah kan. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga maruah diri dia. Dia isteri orang, jangan pula dia ada hubungan luar. Yang keempat, taat pada suami, maka masuklah kamu dalam syurga mana-mana pintu yang kamu kendaki. Allah. Perempuan tak payah lah. Dia katalah dia duduk rumah kan. Dia jaga ibadah, puasa, sembahyang jaga. Kemudian dia jaga maruah dia. Kemudian dia taat pada suami. Syurga lah. Orang lelaki nak kena pergi keluar cari nafkah apa semua kan. Kena pergi berjamaah, kena apa kan. Perempuan itu je. Kan. Dan satu hadis sebut, perempuan ni, bila dia meninggal, kan. Ayyumal mar'ati matat. Bila mana-mana perempuan tu, isteri tu meninggal, zaujuha radin, suaminya redha padanya, maka dia masuk syurga. Dia masuk syurga. Makna kalau anak tu mak bapak dia ridallahu fi ridal walidain, keredaan ibu bapa, keredaan Allah tu terletak pada keredaan kedua bapa. Yang isteri ni nak masuk syurga tu, zaujuha radin, isteri suami dia tu redha pada dia. Maka dia masuk syurga lah. Jadi masing-masing nak kena jaga ni. Nak kena jaga. Tapi bantuan ni lah baca ya nafi' ni untuk nak menjadi harmoni untuk keluarga tu jika ada kekeruhan kan. Berdoa banyak-banyak lah kan. Jadi suami dengan tanggungjawab suami, isteri dengan tanggungjawab suami. Tapi jaga-jagalah keredaan suami tu kan. Kalau ada sedikit perbahasan mengenai kerja rumah tangga ni, adalah pendapat kata bukan
tanggungjawab apa isteri, tanggungjawab suami. Kita jangan pegang mutlak macam tu, tuan-tuan, kan. Suami ni dia dah tanggungjawab dia memberi nafkah kepada keluarga, kan. Jadi ya, isteri lah yang membantu kat rumah. Kita ambil contoh bila anak Nabi, ya, Fatimah Az-Zahra ni minta orang gaji dengan Nabi, kan. Nabi tak bagi orang gaji, kan. Sebab apa? Kerja rumah tangga yang berat tu pahala besar, pahala di syurga, dijauhkan dari api neraka. Banyaklah hadis-hadis kata, kan. Jadi Nabi tak bagi, tapi Nabi kata gantilah khadam kamu yang kamu nak tu, khadimah tu, dengan bila nak tidur baca subhanallah, tasbih 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Maka boleh ganti orang gaji ni. Wallahu a'lam lah apa hikmah dia. Mungkin kepenatan ke apa semua tu, ya, tension dengan tugas rumah tangga ni dapat di ketenangan, keselesaan dengan baca tu sebelum tidur. Nabi ajar. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, Nabi memang dia didik anak dia, perempuan dia ni, ya, bekerja keras dalam rumah tangga, kan. Jadi kalau kita kata bukan tanggungjawab isteri apa, ya, adalah khilaf itu, kan. Tapi ingatlah sunnah Rasulullah tu, kan. Sunnah tu, ya, buat kerja dapur, pahala besar. Dah tak payah kerja lain dah, nak masuk syurga. Ya, semayang jaga, puasa jaga, ya, maruah jaga, tak pada suami, kan. Suami pun tengoklah keadaan, ya, dia bergantung pada keadaan. Kalau isteri tu sakit apa semua, nak masak macam mana, kan. Suami jugalah cari pembantu lah ataupun usaha lah macam mana. Dia tengok keadaan. Tapi yang bagusnya macam tu lah. Macam satulah yang saya takut masyarakat terpengaruh dengan cerita Sayyidina Umar ni. Bila seorang tu, isteri dia marah-marah, tengking-tengking kat dia, bentak-bentak. Ramli kata, dia bentak-bentak. Ada suami dia bentak-bentak. Kemudian dia nak pergi minta dengan nasihat dengan Amirul Mukminin masa tu, Khalifah masa tu, Sayyidina Umar. Dia tengok Sayyidina Umar pun kena marah kat isteri dia juga. Jadi dia nak balik dah. Sayyidina Umar panggil. Kenapa nak balik? Dah datang sini nak jumpa saya. Aku nak minta nasihat dengan kau, dengan tuan. Ya. Sebab isteri saya ni bentak-bentak dengan saya di rumah selalu. Tengok tuan pun kena bentak. Jadi orang jadi hujah ni, suami kena sabar. Betul lah, kena sabar tu memang betul. Tapi isteri bentak suami tu tetap nusyus. Cakap kasar dengan suami tetap nusyus. Kenalah suami tak reda, habis, tuan. Kan, kalau bentak-bentak suami. Kan saya kata tadi, zaujuha radin, suami reda tu baru masuk syurga. Jadi cerita yang diceritakan ni, saya rujuk 2-3 tempat, memang tak ada sanad yang kata, dia bukan hadis, nak sanad-sanad sangat, tapi tak ada sumber yang sebenar, tak ada. Pencerita yang sebenar bersambung ni tak ada. Jadi dia punya kesalahan walaupun bukan hadis, kita kata kebenaran cerita ni pun diragukan. Ada ke isteri bentak suami? Kan? Isteri Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni orang perempuan tengah duduk dekat dengan Nabi, ya, ada urusan ni dah beragama lah, kan, duduk tu. Sayyidina Umar masuk, habis semua undur. Lepas tu dia kata, kalau beragama undur, ya, aku lebih hebat daripada Nabi ke? Tak. Kerana kamu ni hebah. Orang tengok kamu hebah tinggi. Nabi kata, syaitan kau nampak kamu, syaitan lari dulu. Ya, kita syaitan nampak, syaitan nak datang nak goda. Sayyidina Umar, iman dia kuat, dia punya hibah dia tu tinggi, ya, sampai terserempak syaitan, syaitan lari. Tuan. Jadi masa kita pun dah cukup, sejam, tuan. Begitulah, ya, tentang An-Nafi' ni. Alhamdulillah, ya, semoga dapat meresapi, ya, apa
asma husna Allah tu dengan an-nafi' dalam jiwa kita ni, yang Allah ni terlalu baik kat kita, banyak mendapat bagi pada kita. Dan kita pun jadi orang yang bermanfaat kan, kepada orang lain, kepada makhluk. Kena usaha sikitlah, bukan kena duduk diam juga baik, kena usaha lah. Apa-apa yang baik ni, kalau suka tolong orang tu baguslah tu kan. Ringan tangan kan. Dan benda ni suka tolong orang ke apa ni, kena disokong oleh keluarga dia lah kan. Jangan dia dah buat elok dah, keluarga dia tak sokong pula, kena sokong semua kan. Sebab keluarga ni boleh pahala sama. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, khususnya ahli jemaah dan karyah surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, saya mohon, dan semua muslim-muslimat, saya mohon ampun daripada Allah SWT, dan minta maaf daripada tuan-tuan jika ada kekurangan kesempatan sebagainya. Semoga bermanfaat. Bertanggung majlis kita dengan majlis tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.